Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan World Cup England vs Wales, yang mana England menang 3-0 pada perlawanan ni dan di-carry oleh Marcus Rashford lah dengan 2 gol dan 1 dari Phil Foden. So geng-geng Manchester menjaringkan gol lah pada perlawanan ni. Manchester City, Manchester United. Pada perlawanan ni boleh dikatakan England telah mengawal ball position dengan sangat bagus. Mereka punya attacking shape pun bagus dan mereka punya corak bertahan pun bagus pada perlawanan ni. Manakala untuk pasukan Wales boleh dikatakan mereka tidak mampu untuk membuat banyak pergerakan dan juga penetration ke arah di box pasukan England. Bahkan untuk melepasi Maguire secara one-on-one pun susah, dan mereka lebih kepada untuk melakukan percubaan-percubaan jarak jauh dari pemain seperti Moore dan juga Daniel James yang hampir menjaringkan gol. Tetapi disebabkan kecemerlangan daripada Pickford, memang boleh menafikanlah percubaan-percubaan tersebut. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan England. Apakah corak permainan yang diterapkan dan apakah perkara yang saya suka tentang pasukan England ni? Yang pertama adalah dari segi attacking shape ataupun bentuk ketika mereka menyerang, formation ketika mereka menyerang, yang mana kita boleh lihat ketika mereka menyerang, mereka selalu melakukan build up play dari bahagian bawah dengan penggunaan dari Maguire dan juga Stones, yang mana Maguire dan juga Stones ni akan bawa bola sampai kepada bahagian tengah dan mereka akan progress the ball kepada bahagian hadapan dengan hantaran-hantaran jauh yang boleh dilakukan. Kalau kita lihat dari penggunaan Maguire dan Stones ni, build up play yang banyak dilakukan oleh pasukan England adalah melalui long ball lah yang menggunakan Maguire. Seperti mana yang kita tahu, Maguire adalah pemain yang berbeza. Sekiranya dia main dekat MU macam lain, dia main dekat England macam lain. Dia main dekat England A+, dia main kat MU D. And so benda tu berbeza. So apa yang kita boleh nampak import Maguire in term of attacking pada perlawanan ni adalah ada dua perkara. Yang pertama adalah dari segi build up play, yang mana kita boleh tengok sekiranya England bermain dengan high line ataupun dengan defensive line yang tinggi, Maguire akan sampai ke barisan tengah lah ataupun di bahagian tengah, dan Maguire akan melakukan long ball quality untuk melakukan switch play ataupun ball progression ke bahagian hadapan. Long ball yang dilakukan oleh Maguire boleh dikatakan berkualiti dan tepat kepada bahagian sayap ataupun wide area pasukan England. Tetapi ada jugalah beberapa kali long ball daripada Maguire tidak berjaya disampaikan dengan begitu baik. Tetapi apa yang saya nak sampaikan, Maguire menunjukkan yang dia sebenarnya boleh bermain sebagai ball playing defender dan dia juga boleh jadi ball carrier yang bagus sehingga sampai kawasan tengah, dan dia juga ada kualiti untuk melakukan switch play dengan hantaran-hantaran jauh yang berkualiti tepat ke arah bahagian sayap. So kepercayaan yang diberikan oleh Southgate, kita boleh nampak lah Maguire is the better person and is the different person berbanding ketika dia main dekat MU. Dan Maguire dan juga Stones ni juga selain daripada digunakan dari segi build up play daripada bahagian bawah, mereka berdua juga boleh diletakkan di dalam kawasan di box ketika pasukan England dapat set pieces. Kalau kita lihat pada perlawanan ni, ketika England dapat corner kick terutamanya, Maguire dan juga Stones akan juga join the attack dan berada dalam kawasan di box pasukan lawan untuk challenge the aerial duel dan juga hantaran-hantaran lintang yang dilakukan lah ketika corner kick, sama ada in swinger ataupun out swinger. So benda tu memang positif sebab kita tahu kehebatan daripada Maguire dan juga Stones, mereka ada ketinggian dan mereka juga boleh memenangi bola tinggi. So dalam set pieces mereka boleh diguna pakai. Tetapi in term of successful daripada segi rate dia, daripada segi peratus keberhasilan mereka di dalam di box ketika set pieces tidaklah terlalu tinggi, tetapi dia still lagi boleh mendatangkan ancaman kepada bahagian gawang pasukan lawan. So itu adalah cara pertama pasukan England build up play daripada bahagian bawah menggunakan formation back 2. Yang kedua, sewaktu England bermain dalam formation back 2 ni untuk supply bola ke bahagian hadapan, apa yang menarik adalah tentang peranan Declan Rice. Declan Rice akan drop deeper, dia akan turun sampai kepada berada di antara Maguire dan juga Stones. Kenapa Rice turun sampai kepada bahagian Maguire dan juga Stones, dan kadang-kadang dalam pembentukan back 3 mereka juga berada di belakang? Ini adalah kerana mereka memerlukan Rice untuk collect the ball ataupun untuk ambil bola dan progress the ball kepada bahagian yang lebih ke tengah. So apabila Rice turun untuk memberi bantuan kepada Stones dan juga Maguire untuk collect the ball
daripada bahagian bawah ni, dia akan bawa bola lebih kepada progression di bahagian yang lebih narrow ataupun lebih memfokuskan kepada middle third punya kawasan. So apabila Rice dah turun, dia telah memberikan kebebasan kepada Henderson dan juga Jude Bellingham untuk bermain lebih tinggi. So dengan perkara tersebut, kita boleh tengok apabila Rice turun untuk collect the ball, maka ball progression pasukan England akan lebih better sebab mereka tak perlu mengharapkan daripada hantaran-hantaran jauh daripada dua centre back yang di belakang. So mereka boleh bermain dengan lebih selesa untuk mengawal bahagian tengah dan juga boleh melakukan switch play yang lebih better di bahagian kanan dan juga bahagian kiri sebab Rice dah turun untuk memberi support bagi melakukan ball progression, dan dalam pada masa yang sama Rice juga boleh untuk cover up bahagian pertahanan sekiranya ball progression yang dilakukan oleh pasukan England tersangkut ataupun tak berjaya untuk melakukan switch play dengan baik dan dirampas ataupun diintercept oleh pasukan Wales. Maka Rice dan juga Maguire serta Stone boleh cover up mereka punya backline untuk mengatasi counter attack yang bakal dilakukan oleh pasukan Wales. Jadi apabila Rice turun deeper sampai ke bawah, Jude Bellingham boleh juga untuk turun dan juga Henderson akan juga untuk turun. So mereka berdua ni akan naik lebih tinggi dan memberikan kebebasan. Sebab apa? Sebab mereka dah tak perlu risau, backline mereka dah ada orang cover. So Bellingham dan juga Henderson mereka akan join the attack dan lebih bertindak sebagai attacking midfielder. Tetapi selalunya Henderson dia akan cover up untuk bahagian kanan, memberi support kepada Foden di bahagian kanan waktu first half. Dan kita boleh tengok Jude Bellingham boleh dikatakan all around player lah. Dia adalah box to box player. So bila dia turun, dia akan cepat untuk naik, join the attack untuk membantu Harry Kane di bahagian hadapan dan juga untuk membantu Henderson di bahagian kanan ataupun membantu Rashford di bahagian kiri. So bila dia dah turun, boleh dikatakan Jude Bellingham ni lebih kepada balance. Kalau in term of attacking dia akan join, in term of defending pun dia akan turun. So semalam agak menarik lah. Sebab apa? Sebab England menurunkan 3 typical defensive punya player, bukannya attacking minded punya player untuk bermain dalam kawasan Wales. Tetapi penggunaan player tersebut ternampaknya berhasil. Henderson boleh lakukan attacking dengan baik, defending pun dengan baik. Jude Bellingham pun boleh buat attacking dengan baik, dengan defending pun dengan baik. Dan Declan Rice memang kita tahulah dia memang fokusly kepada defending. So benda tu memang bagus dan positif untuk pasukan England. Yang ketiga adalah tentang penggunaan Shaw dan juga penggunaan Kyle Walker. Untuk game ni saya menarik lah tentang penggunaan Shaw dan juga Kyle Walker yang bertindak sebagai wingback. Yang mana kita tahu Walker untuk game ni boleh saya katakan beliau tidaklah terlalu ofensif seperti mana Shaw. Sebab apa saya kata begitu? Kita boleh tengok kadang-kadang Walker dia akan masuk kepada bahagian tengah membentuk inverted fullback untuk backup kepada Declan Rice di bahagian tengah lah untuk cover bahagian midfield. So England pandai apa yang dilakukan dalam penggunaan wingback ni. Mereka memastikan yang penggunaan wingback mereka adalah balance dan juga stabil. Sebab apa? Sebab kita tahu Shaw adalah memang berbahaya dan threat ancaman yang boleh diberikan kepada bahagian pertahanan pasukan Wales adalah memang sangat-sangat bahaya daripada segi crossing dan juga hantaran-hantaran beliau yang berkualiti. Tu sebab kita boleh tengok Southgate lebih memfokuskan untuk yang naik ke atas adalah Shaw. Tu sebab kita boleh tengok Shaw yang banyak melibatkan diri daripada segi penggunaan dan juga penlibatan beliau ketika England bertindak dengan ofensif untuk menyerang. So Walker lebih kepada untuk membantu bahagian tengah untuk memastikan yang mereka orang kata apa, kawasan mereka yang tinggal tu tak diexploit oleh pasukan lawan untuk counter, dan mereka ada numbers of player yang bagus untuk bertahan sekiranya di counter. Tu sebab kita nampak bahagian kanan dan kiri ni sedikit balance. Kanan lebih minimum untuk orang kata apa, lebih fokus untuk defensif, dan kiri lebih fokus untuk ofensif. That is a good thing lah tentang pasukan England. Dan yang seterusnya, apa yang menarik lagi tentang pasukan England ni adalah tentang penggunaan daripada Harry Kane. Seperti mana yang kita tahu sewaktu sebelum Piala Dunia, orang mensasarkan yang Harry Kane akan carry dan juga score untuk pasukan England dengan banyak sebab dia adalah seorang pure striker, number 9 punya striker tulen. Tetapi nampak gayanya Kane dalam corak permainan yang baru dalam formation daripada Southgate ni, taktikal daripada Southgate ni, dia bukannya adalah goal scorer yang diperlukan oleh England. Sebaliknya dia adalah typical striker yang selalu bertindak sebagai fast nine, yang mana dia boleh adalah player yang sering untuk create space kepada bahagian winger untuk lebih mudah menjaringkan gol dan juga attack the free space ataupun exploit bahagian kosong pasukan lawan yang ditinggalkan apabila mereka lebih memfokuskan kepada Kane. Dan benda tu berjaya. Sebab apa? Sebab England ada mereka punya player bahagian winger dengan bahagian kiri, bahagian kanan dan kiri winger ni
Mereka ada typical player winger yang bukan sahaja laju, bukan sahaja ada individual brilliance yang bagus, tetapi mereka adalah typical winger yang boleh menjaringkan gol apabila diberi space. Jadi benda tu memang solid lah. Bila Kane dia selalu drop deep, pemain-pemain centre back akan lebih attract untuk follow up dengan Kane, dan bila mana Kane punya centre back dah follow kepada Kane, maka bahagian-bahagian yang kosong akan dimasuk oleh pemain-pemain yang berada di bahagian winger untuk exploit bermain dengan lebih narrow. So mereka tak perlu nak fokus untuk attack di bahagian wide area sangat. Mereka boleh juga join the attack untuk masuk lebih kepada lebih narrow ke bahagian tengah untuk exploit the free space ataupun ruang kosong yang ditinggalkan oleh pertahanan West. So that is a good thing tentang penggunaan Harry Kane dalam tactical Southgate yang di World Cup ni lah. So mereka tak memerlukan Kane sangat untuk skor, sebaliknya mereka menggunakan winger untuk skor. Dan untuk winger pada perlawanan ni sebenarnya menarik. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok waktu first half Rashford main di kiri dan juga Foden main di kanan. Dan apa yang menarik tentang Foden dan juga Rashford main kanan dan kiri ni adalah mereka sebenarnya efektif. Mereka bermain dengan sangat bagus di first half, tetapi in term of final part daripada segi mereka punya quality passing, mereka punya execution, mereka agak mempunyai kebuntuan di situ ketika first half. Dan di second half, kebijaksanaan Southgate adalah dia tukar Rashford main kanan, Foden main kiri, dan hasilnya kita boleh lihat apabila Foden dan juga Rashford main kanan dan kiri, mereka bertukar posisi, Rashford main kanan, Foden main kiri. Benda tu lagi efektif. Yang mana Rashford, seperti mana yang kita tahu, kalau dia main dekat MU, main right wing, that is not his position. Tetapi bila dia main kat England, kenapa dia berjaya? Dan semalam memang nampak lah, apabila dia main di kanan, dia boleh buat satu trick dengan individual brilliance, buat control, pressing dan sebagainya, dia boleh score. So memang Rashford berbahaya di kanan dan juga Foden berbahaya di kiri. So that is a good thing lah apa yang dilakukan oleh Southgate di second half, yang menukar kepada rentak serangan pasukan England untuk lebih maju di bahagian second half. So that is a good thing. So benda tu bagus. Jadi apa yang boleh saya simpulkan, England semalam kalau attacking shape mereka lebih kepada dua, lepas tu mereka letak mereka main dalam formation dua, lepas tu mereka letak lima kat tengah, dan juga dua di attacking midfielder dan seorang striker. Mereka lebih main macam tu, ataupun lebih kepada 2-4-2-1, lebih kurang macam tu lah. So benda tu mereka lebih kepada formation back 2, dan kadang-kadang mereka bentuk back 3, mereka lebih kepada 3-4-3 ataupun 3-5-2. So that is a good thing. Dan bagi saya memang kalau ikut kepada gameplay daripada England ni, memang boleh katakan Southgate akan pening pala untuk pilih the first 11 untuk the next game dalam round of 16 lah. So kita tengok lah Southgate nak turunkan siapa nanti. Adakah dia still lagi percaya kepada Saka dan juga Grealish, ataupun dia akan tukar kepada Rashford dan juga Foden. So kita we will see lah nanti. Dan midfield juga, adakah dia still akan percaya kepada Jude Bellingham, Sterling dan juga Sterling dan juga Rice, ataupun dia akan still lagi keep Henderson, Rice dan juga Bellingham. Kita akan tengok nantilah. Okey, itu je. Assalamualaikum.